Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya Muhammad Zamri sebagai moderator akan membuat satu perbincangan forum berkenaan dengan Dasar Ekonomi Baru 1971. Jadi, saya ingin perkenalkan dua orang panel kita pada hari ini, iaitu Satish Kumar lelaki Sifat Segera dan juga Cik Muhammad Naufal bin Rizauddin. Puan Naufal. Okey, jadi Dasar Ekonomi Baru merupakan satu bentuk perancangan yang dilancarkan oleh kerajaan dalam tahun 1970 melalui rancangan Malaysia kedua. Matlamat utamanya ialah perpaduan negara. Selain itu juga bertujuan untuk menyusun semula ketidakseimbangan sosioekonomi yang wujud di negara ini, menyedari hakikat bahawa pengagihan ekonomi yang seimbang penting demi mewujudkan sebuah negara yang bersatu padu, serta mengambil kira kemiskinan serta ketidakupayaan sesetengah kaum untuk bersaing dengan kaum yang lain. Maka DEB telah dirancang untuk memperbaiki keadaan ini. Jadi, ketegangan antara golongan yang berharta dan yang tidak berharta adalah berpunca daripada isu kemiskinan. Didapati bahawa orang Melayu lebih banyak menghadapi kemiskinan berbanding kaum-kaum yang lain. Didapati juga orang Melayu masih jauh ketinggalan dan kurang mampu bersaing dengan kaum-kaum lain walaupun Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik. Dasar Ekonomi Baru dirancang sebagai satu program jangka panjang yang akan berjalan selama 20 tahun bermula dari tahun 1970 hingga tahun 1990. Rancangan-rancangan pembangunan di bawah Dasar Ekonomi Baru dijalankan melalui strategi serampang mata kedua. Relax lah. Bagi memastikan matlamat yang kedua dari DEB turut tercapai, kerajaan telah cuba memperbaiki keadaan ekonomi dan pada masa yang sama menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi berasaskan pada ketidakseimbangan antara kaum. Kerajaan telah melancarkan beberapa program seperti perindustrian dan perdagangan, pertanian, perlobongan, pembinaan dan juga pengangkutan. Bagi menjayakan matlamat yang kedua dari DEB ini juga beberapa strategi dirancang, antaranya mengurangkan keadaan yang tidak seimbang struktur guna tenaga supaya penyertaan pelbagai kaum dalam sektor utama akan mencerminkan kedudukan tenaga buruh mengikut komposisi kaum menjelang tahun 1990. Memastikan pembentukan sebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian di kalangan orang Melayu dan kaum Bumiputera supaya mereka dapat menguruskan dan memiliki sekurang-kurangnya 30% daripada semua jenis peringkat kegiatan ekonomi. Menambah dengan cepat bahagian rakyat Malaysia dalam pemilikan sektor produktif. Perhatian khusus akan ditumpukan kepada kaum Bumiputera yang agak ketinggalan jika dibandingkan dengan kaum-kaum lain. Meninggikan daya pengeluaran dan taraf kehidupan golongan miskin di luar bandar. Setelah tempoh Dasar Ekonomi Baru tamat, kerajaan telah menubuhkan Dasar Pembangunan Nasional yang merupakan usaha atau kesinambungan kepada pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru. Dalam banyak-banyak ni macam gitulah antaranya penerangan awal tentang dasar-dasar ekonomi baru. Jadi, Encik Satish Kumar. Encik Satish Kumar sihat? Encik Satish Kumar sihat? Alhamdulillah. Jadi Encik Satish Kumar, saya ingin bertanyakanlah serba sedikit pada Encik Satish Kumar. Baiklah, cuba Encik Satish Kumar terangkan dengan lebih jelas apakah itu latar belakang dari kisah tentang Dasar Ekonomi Baru 1971. Dipersilakan. Yang pertama sekali ialah pelaksanaan dasar pecat dan dasar pecat dan pemerintah Inggeris telah menyuruhkan perpaduan masyarakat di tanah Melayu. Penjelasan kaum merujuk kepada pekerjaan dan sistem pembelajaran yang berbeza, menggelakkan interaksi antara penduduk di tanah Melayu yang terdiri daripada 3 rumpun utama, iaitu bangsa Melayu, Cina dan India. Melalui dasar ini, orang Melayu kebanyakan menetapkan di kawasan luar bandar kampung dan bekerja sebagai nelayan dan petani. Orang Cina menetap di kawasan bandar dan kawasan perlombongan serta bekerja sebagai peniaga dan
Pelembung Biji Timah. Manakala orang India kebanyakan tinggal di kawasan ladang-ladang dan bekerja sebagai buruh, secara tidak langsung telah mewujudkan perasaan mencurigai antara satu sama lain yang merupakan bom jangka yang menjadi teras peristiwa 13 Mei 1969. Peristiwa berdarah yang berlaku pada 13 Mei 1969 telah mendedahkan manifestasi sebenar perasaan tiga etnik yang terbesar di Malaysia. Semenjak negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, didapati bangsa Melayu masih tertinggal jauh dari segi penguasaan ekonomi dan pendidikan di tanah Melayu, memandangkan majoriti orang Melayu tinggal di luar bandar. Manakala orang Cina pula lebih terhadapkan dengan menguasai bidang perniagaan dan bidang ekonomi lain, memandangkan mereka tinggal di kawasan bandar dan menguasai kawasan perlembagaan. Lantas timbul kesedaran di kalangan orang Melayu yang dapat merasakan bahawa mereka telah tertinggal di dan tertindas di bumi sendiri akibat kemiskinan. Bagi masyarakat Cina dan India pula, mereka bimbang tentang syarat-syarat yang hak kerajaan, walaupun sebahagian daripada mereka telah bersedia untuk menumpukan kesetiaan kepada tanah Melayu. Orang India pula tidak terlibat dengan tragedi tersebut. Hal ini tidak dinafikan kerana pada waktu itu orang Melayu masih lagi dengan kampung yang bercucuk tanam dan dilemahkan dengan dunia hiburan. Selain itu, semenjak penduduk Jepun pada Perang Dunia Kedua, pihak Jepun mengamalkan dasar yang anti Cina dan pro Melayu telah membangkitkan kemarahan dan prasangka orang Cina terhadap orang Melayu. Apabila Jepun menyerah kalah dan sebelum ketibaan Inggeris, anggota bintang 3 Parti Komunis Melayu Melaya telah mengambil kesempatan untuk membalas dendam. Turut memburukkan keadaan adalah kerana kebanyakan orang yang mengantukai Parti Komunis Melaya merupakan Cina, manakala orang Melayu kebanyakan anggotai pasukan keselamatan ketika zaman darurat pada 1960. Penyikiran Singapura dari Malaysia pada tahun 1965 akibat konsep Malaysia untuk orang Malaysia yang secara tidak langsung turut mempertikai kedudukan dan hak istimewa orang Melayu telah diapikan oleh Lee Kuan Yew, menyemarakan perasaan anti Cina dan anti Melayu. Kejadian-kejadian tersebut akhirnya menyebabkan berlakuannya peristiwa berdarah pada 13 Mei 1969
ia telah mengorbankan banyak nyawa dan harta-harta adalah manifestasi hubungan antara kaum di tanah Melayu yang sememangnya rentak menanti belah. Peristiwa 13 Mei 1969 berlaku sebaik saja keputusan pilihan raya umum 1969 diketahui. Kacau bilau dan pertumpahan darah yang berlaku pada 13 Mei 1969 itu telah memaksa kerajaan untuk mengisytiharkan perintah darurat. DYMM Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ketika itu dan atas nasihat Perdana Menteri dan dengan serta-merta adalah mengisytiharkan darurat di seluruh negara. Berkuat kuasa 16 Mei 1969. Jadi sebagaimana kita semua nampak, itulah antara latar belakang tentang sejarah ataupun cerita yang berlaku di sebalik dasar ekonomi baru 1971. Jadi selamat petang Encik Naufal. Encik Naufal macam mana? Okay. Right, jadi saya nak tahulah apa kesannya terhadap kerajaan selepas diisytiharkan darurat untuk DEB ni. Baiklah, selamat petang. Pengisytiharaan ini telah menyebabkan sistem kerajaan berparlimen digantung atas pengakuan Perdana Menteri yang di-Pertuan Agong telah melantik Tun Razak bin Dato' Husin, Timbalan Perdana Menteri pada waktu itu sebagai pengarah majlis gerakan negara, iaitu Mageran, yang bertanggungjawab menjalankan kuasa pemerintah bagi persekutuan berdasarkan kuasa yang diwakilkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Majlis Perpaduan Negara telah ditubuhkan bagi memastikan keberkesanan Mageran, Majlis Perpaduan Negara yang bertanggungjawab untuk membincang dan meneliti isu-isu perpaduan negara serta mencari jalan menyelesaikan masalah masyarakat berbilang kaum. Majlis ini mendapati satu masalah yang paling ketara yang dikenal pasti ialah struktur masyarakat majmuk di Malaysia adalah didapati masyarakat Malaysia masih terbahagi atas dasar keturunan, agama dan pekerjaan. Perpaduan yang hendak dicapai bukan sahaja melibatkan penyatuan kaum sahaja, tetapi adalah didapati penyatuan ekonomi dan sosial juga perlu dilakukan. Sehubungan dengan itu, Majlis Perundangan Negara telah bersetuju membentuk satu ideologi negara yang kemudiannya dikenali sebagai rukun negara yang mempunyai 5 prinsip utama, iaitu yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Dasar ekonomi baru juga dibentuk menerusi Majlis Perundingan Negara sebagai jentera penggerak untuk membasmi kemiskinan dan menyusul semula masyarakat. Majlis Perundingan Negara juga telah mencadangkan kepada kerajaan untuk mewujudkan Jabatan Perpaduan Negara untuk melaksanakan aktiviti berbentuk muhibah, majlis muhibah dan pejabat muhibah di peringkat pusat, negeri, daerah dan kawasan telah ditubuhkan di bawah peraturan-peraturan perlu, iaitu Majlis-Majlis Muhibah 1969 yang telah diwartakan pada 18 Julai 1969. Okey, itulah dia sedikit cerita tentang kesan apabila diisytiharkan darurat. Jadi Encik Naufal, boleh tak saya tahu apakah kesimpulan yang boleh kita buat dalam apa yang kita dapat peroleh pada hari ini?
Baiklah, jurang perbezaan ekonomi dan sosial kalangan kaum di Malaysia sering dikatakan akibat dasar pecah dan perintah, divide and rule, oleh penjajahan Inggeris. Terdapat dua keadaan memungkinkan keadaan ini. Yang pertama, Inggeris sengaja memisahkan kaum-kaum bagi mengelakkan dan menyekat sebarang usaha penyatuan yang berisiko penentangan terhadap penjajahan. Yang kedua, Inggeris perlu mengekalkan penduduk peribumi di kampung-kampung serta mengekalkan aktiviti pertanian orang Melayu bagi memastikan bekalan makanan penduduk tanah Melayu tidak terjejas. Tindakan membawa masuk pekerja asing adalah bagi mengelakkan penduduk pribumi meninggalkan aktiviti pertanian. Dari segi peranan dasar ekonomi baru dalam usaha pihak kerajaan untuk mencapai matlamat integrasi nasional, yang pertama, mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan terutama menganggur. Yang kedua, mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara semua kaum dan antara kawasan, iaitu bandar dan luar bandar. Yang ketiga, memperbaiki taraf dan kualiti hidup rakyat melalui pelajaran, latihan, kesihatan, kemudahan infrastruktur dan lain-lain. Yang ketiga, selain itu, kesan dasar pecah dan perintah. Penduduk Melayu telah dibiarkan di kawasan pedalaman untuk mengerjakan sektor pertanian tradisional, manakala kaum Cina ditempatkan di bandar dan Lombok bagi menjalankan aktiviti perniagaan dan pelombongan. Yang ketiga, kaum India ditempatkan di estet untuk mengerjakan ladang-ladang British. Oleh kerana penempatan dan kawasan tumpuan mereka adalah berbeza, maka tidak wujud interaksi antara tiga kaum utama ini. Melalui dasar ini, British telah melahirkan perasaan prasangka dan memperkukuhkan kepribadian setiap kumpulan etnik yang terus menjarakkan jurang perpaduan antara kaum. Sekian, terima kasih. Jadi itulah kesimpulan yang boleh kita buat tentang apa yang kita belajar pada dasar ekonomi baru. Jadi sekian itu saja forum daripada saya, moderator anda Muhammad Zamri, dan juga panel kita Muhammad Naufal dan juga Satish Kumar. Itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.